والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita memulakan pengajian pada hari yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul untuk meneruskan pengajian ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengkabulkan segala hajat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan diberikan taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari, dan mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan mula dengan kitab Da'watul Tamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Bismillah. Surat 174. Paragraf kedua. Akan tetapi akan membagi-bagikannya pada masa itu juga kepada semua yang memerlukannya, padahal hidup mereka penuh dengan kekurangan dan menahan diri dari mata bendanya. Cerita-cerita mereka pun dalam hal ini memang sudah termasyhur. Ada suatu berita yang diceritakan. Ini bukan surat 174 tadi. Second paragraph. Second paragraph. Begitu pula lah. Tengah lagi. Tengah lagi. Tak boleh. Okey, boleh insya-Allah. Akan tetapi akan membagi-bagikannya pada masa itu juga kepada semua yang memerlukannya, padahal hidup mereka penuh dengan kekurangan dan menahan diri dari mata bendanya. Ini ada berkenaan dengan Khulafa' Ar-Rasyidin ya, seperti mana kita mengatakan pada minggu yang lepas, yakni Al-Imam Al-Haddad ini beliau mengatakan Khulafa' Ar-Rasyidin daripada amalan mereka adalah apabila yakni datang kekayaan kepada mereka, maka mereka membahagikan kepada mereka-mereka yang lebih memerlukan. Ini adalah daripada sifat mereka. Nah, teruskan. Cerita-cerita mereka pun dalam hal ini memang sudah termasyhur. Ada suatu berita yang diceritakan bahawa Abdullah bin Az-Zubair pernah mengirimkan 100,000 dirham kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia terus membagi-bagikannya kepada orang-orang yang perlu pada masa itu juga, sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini adalah misal. Ini kita lihat 100 ribu dirham. Satu dirham ini kalau zaman sekarang mungkin dalam $12. Jadi kalau 100 ribu, ya ini maksudnya berapa? Lebih daripada 1 juta mungkin. Jadi cuba bayangkan, ya ini dalam satu hari, ya ini dia habiskan ya ini wang tersebut dengan sedekah. Ini adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab ini dia lihat ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan ini perkara yang sama. Nah, teruskan. Apabila sampai waktu berbuka puasa, pembantunya pun menghidangkanlah roti dengan zait minyak, dengan berkata kepadanya, engkau telah membagi-bagikan wang yang begitu banyak kepada orang lain. Mengapa engkau tidak sampai ketepikan 1 dirham untuk membeli daging buat buka puasamu? Ini riwayat masyhur ya. Ini berkenaan dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Cuba bayangkan ya, ini 100 ribu dirham ini beliau sedekah sehingga kan beliau lupa akan dirinya sendiri. Dia nak buka, yang ni nak beli daging pun tak cukup duit. Tetapi tadi dia telah memberikan 100 ribu dirham. 100 ribu dirham ini dia telah memberikan, sehingga kan dia sendiri yang ini tidak ada secukupnya yang ini untuk berbuka puasa. Dia terlupa yang ini bagi dirinya. Jadi cuba bayangkan, dikatakan Nabi SAW daripada sifat beliau adalah beliau yang ini bersedekah sehingga kan seperti seorang yang tidak takut kefakiran. Yang ini beliau melakukan yang ini sedekah
seperti yang ini seorang yang tidak takut ini kepada yang ini kefakiran. Jadi kita lihat ini ada juga pada isteri-isteri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ayo. Siti Aisyah lalu menjawab, benar katamu, tetapi mengapa kau tidak mengingatkanku tadi supaya aku berikan wang itu untuk membeli daging? Nah, dia mengatakan kepada hamba-Nya, kenapa kau tak ingatkan aku? Sebab dia memberikan semua yang ni, semua hartanya yang fi sabilillah, sehingga kan dia tidak ada yang ni makanan yang secukupnya untuk berbuka puasa. Dan dia mengatakan kepada hamba-Nya, kenapa tak ingatkan aku? Kalau kau ingatkan aku, kita boleh tinggalkan sikit supaya kita dapat ini berbuka. Ini adalah perkara yang sangat ini luar biasa. Jadi zaman sekarang ini kalau dapat orang seperti ini, masya-Allah ya. Perkara yang luar biasa. Nah. Kategori ketiga, ada kalanya mereka mencari mata benda dunia dan berusaha untuk memperolehinya, akan tetapi tidak ditakdirkan mereka mendapatinya. Malah yang dibagikan Tuhan hanya sekadar yang dicukupi saja. Nah, ini ya, seperti mana kita dalam Islam kita mengatakan yang rezeki ini dia adalah sesuatu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita usahakan adalah asbab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia yang telah yang ini menentukan. Kita sebagai orang Islam ini kita atas keyakinan segala-galanya yang sudah ditentukan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak terpedaya dengan usaha kita. Kita tidak terpedaya dengan kepandaian kita. Tapi pada hakikatnya Allah telah mentakdirkannya. Jadi dalam apa sekalipun kita diajarkan ini untuk kita bersyukur atas nikmat dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad ini dia mengatakan ada sebagian orang dia usaha dia nak mencari ini keduniaan dan sebagainya tetapi tidak mendapatinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih yang mengetahui. Ada orang yang misalnya kalau dia menjadi kaya dia lupa Tuhan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala atas ini kesayangannya kepada hamba ini tidak menjadikan dia orang kaya. Ini adalah daripada nikmat Allah ke atasnya. Mungkin ini orang ini dia tidak perasan. Dan ada orang yang misalnya dia dijadikan kaya ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekayaan itu adalah baik baginya sebab ini dia orang yang dermawan. Dia suka yang membantu ini orang lain dan sebagainya. Maka dia mendapatkan kebaikan yang besar daripada kekayaannya. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, kadang-kadang Allah tidak memberikan. Kita dalam Asmaul Husna kita ada nama Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit, yakni Al-Qabid ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan pemberian kepada kita. Al-Basit ini apabila Allah membukakan. Jadi kita sentiasa apabila kita mendapatkan kekurangan, ini adalah daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qabid. Kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan mengurangkan pendapatannya. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan meluaskan rezeki. Maka meluaskan rezeki adalah ujian. Begitu juga mengurangkan rezeki juga adalah ujian. Mengurangkan rezeki adalah ujian, meluaskannya juga adalah ujian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan rezeki seseorang, Allah nak lihat orang ni sabar ke tidak sabar. Kalau dia sabar maka itulah baik baginya. Dan Allah meluaskan rezeki bagi seseorang, Allah lihat sama ada dia bersyukur ke tidak bersyukur. Kalau dia bersyukur maka itulah baik baginya. Tapi kalau dia tidak bersyukur maka itulah buruk yang ini baginya. Maka bagi tiap-tiap keadaan seorang mukmin seperti mana Nabi SAW ini mengatakan dalam kebaikan, sama ada dia dalam keadaan qabd ataupun basd. Kita dalam ilmu tasawuf kita ada istilah ini al-qabd al-basd. Seperti mana Syekh bin Athaillah Al-Iskandari dalam Hikam dia banyak menggunakan ini. Dia mengatakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan qabd maka aku bersabar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan basd maka aku bersyukur. Maka bagi tiap-tiap yang keadaan Allah mengajarkan kepada kita tentang kebesarannya. Jadi orang yang beriman apabila mendapatkan kekurangan dia lihat kebesaran Allah SWT. Apabila dia mendapatkan keluasan dia juga melihat kebesaran Allah SWT. Segala-galanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang memberi dan dia yang mengambil. Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Jadi seorang yang beriman dia sentiasa yang lihat hikmah ini di sebalik apa saja yang berlaku. Sebab segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang yang ada iman
dia sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak banyak terpedaya dengan apa yang berlaku. Sebab dia sentiasa lihat kepada di sebalik apa yang berlaku. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini, insya-Allah. Itu sebab ulama kita ini mengatakan daripada ilmu yang paling ditekankan untuk kita mempelajari adalah ilmu akidah. Dan ilmu akidah ini kalau kita belajar dengan baik, maka dia akan menjadi sebab kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Sebab apabila seseorang itu memahami perkara-perkara seperti ini, dia akan hidup dalam kebahagiaan. Sebab dia mengetahui hikmah ini di sebalik tiap-tiap perkara yang berlaku. Tapi kalau sekiranya orang ini tidak faham, maka dia akan merasa tiap-tiap kali sesuatu itu berlaku kepadanya, maka dia akan merasa gelisah dan resah. Sebab mungkin dia tidak memahami apa hikmah di sebalik segala yang berlaku. Nah, teruskan. Namun begitu mereka rela dengan pemberian Tuhan itu dan berasa cukup dengan apa yang ada saja. Kemudian mereka bersabar kerana mereka tahu bahawa yang demikian itu adalah pilihan dari Allah Ta'ala. Nah, ini adalah golongan yang ketiga seperti mana Imam Al-Haddad mengatakan. Golongan yang pertama terus tidak mau dunia. Dunia datang, dia lari daripada dunia. Golongan yang kedua, dia mengambil dunia, tetapi dia menjadikannya infak fi sabilillah. Seperti mana Aisyah radhiyallahu anha diberikan 100,000 dirham, tetapi dia menggunakannya untuk infak. Ini adalah golongan yang kedua. Sekarang Imam Al-Haddad membicarakan tentang golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, dia nak keduniaan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia tidak mendapatinya sebanyaknya. Maka dia bersabar atas segala kesusahan, dan dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang ketiga ini tidak sama dengan golongan yang pertama, dengan golongan yang kedua. Sebab golongan yang ketiga ini rendah sedikit. Boleh faham insya-Allah ya? Nah, kita baca lagi sikit. Dan bahawa dia tiada. Kemudian mereka bersabar kerana mereka tahu bahawa yang demikian itu adalah pilihan dari Allah Ta'ala buat mereka. Ini ada iman maksudnya dia mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan segalanya. Nah, ini minimum bagi seorang Muslim, dia mesti ada iman. Tapi kalau tidak ada iman misalan, maka itu adalah permulaan bagi segala masalah. Permulaan bagi segala masalah apabila seorang Muslim tidak melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmah di sebalik kejadian. Nah, dan bahawa dia tiada menghindarkan kurnia yang berlimpah-limpah dari dunia itu, melainkan ada kebaikan yang dia mahukan buat mereka. Nah, ini adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang berlaku, dia redha atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini untuk kitab kita yang pertama.